Education gives us knowledge that can change the world to be a better place. Education measures the true wealth of a human being. With the rapid changes in today's world, we are competing with each other to strive for a better future. But not everyone can afford to compete, especially when it comes to financial ability. For those who are looking for best quality learning experience, they will look at different paths from the others. People always tend to associate the best education and learning with higher costs. Now we want to change the perception and shift the paradigm. We want people to know that furthering one's studies is no longer expensive or a luxury. We want to create high quality education at affordable cost to all aspiring students. Innovative International College is a certified private and independent college approved by the Government of Malaysia. It is now offering challenging and innovative programs for local and international students at affordable fees. In 1999, Innovative International College was established at Petaling Jaya through an international partnership. It provides high-quality education with an enriching learning experience. Innovative International College is committed to make education fully accessible to everyone, especially Malaysian. We want to create a future where everyone has the benefit of a good education. This is our vision and mission. After several excellent years, Innovative International College has started a new chapter. In 2018, Innovative International College moved to Kelana Jaya, an excellent location for an educational institute. Its teaching experience and expertise grew with more local and international collaboration. Kolej Antarabangsa Inovatif atau lebih dikenali sebagai IIC adalah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar di bawah Akta IPTX 1996. IIC menawarkan pelbagai program di peringkat sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda dengan kerjasama universiti awam. IIC menawarkan bidang-bidang yang mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran kerja, iaitu pelancongan, hospitality, teknologi maklumat, perbankan Islam dan juga perniagaan. Fasiliti dan kualiti pengajaran dan pembelajaran adalah setanding dengan universiti awam. Ia dapat dibuktikan melalui penawaran program-program kerjasama bersama Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Putra Malaysia di peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya hari ini live inovatif Ahmad Asfar bin Ahmad Fauzi, pengarah operasi Kolej Antarabangsa Inovatif. Dan saya Nurul Hafizah, pengarah keuangan inovatif. So, bersama kami juga ada hari ini adalah bersama Encik Muhammad Hazmi. Hello. So Azmi tak boleh tunjukkan diri anda. Tak boleh, ada webcam tak ada. Webcam tak ada. Okay, so yang tu nanti kita boleh adjust, kena minta peruntukan dengan kewangan ni macam mana ni. Kita punya IT. Kalau boleh minta, saya nak minta dah ni. Boleh insya-Allah. Benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Benda ni pun rasanya berkenaan kerja juga kan. So keperluan tu kan. Katanya macam mana kewangan boleh ke? InsyaAllah. Boleh kot. So Azmi, apa khabar?
Khabar baik. So sihat je. Alhamdulillah. Cuma jiwa tu tak berapa sihat lah sebab tak boleh balik kampung. Ni first time tak. First time beraya tak balik kampung ni. Kali pertama seumur hidup. So rasa sedih jugalah tengok orang lain yang ada pasangan tu okey lah. Boleh mengadu. So, Dia boleh mengadu. Untuk contingency plan lepas ni kena berpasangan cepat Ami. Itulah. Ada plan ni. Tapi tak tahu pergi bila. So Azmi, biasanya kalau raya balik ke mana Ami? Sambut Selalunya, dekat mana kalau? Okay, so selalunya kalau saya balik ke Kedah, itu Kulim, rumah saya. So saya akan balik kampung ke Kuala Ketil. Itu second day lah. First day mesti pergi ke rumah tok saya dekat Parit Bunta. Itu first kali hari-hari. Maknanya setiap hari raya mesti kena pergi situ dulu. Baru boleh pergi yang tempat lain. Memang wajib lah. Sebab dia seorang je. Tok Wan dah tak ada. So memang kena singgah situ dululah untuk meriahkan. So ramai adik-beradik, saudara semua kumpul kat situ dulu. Kimi, sebelum tu nak tanya orang utara kan. Macam Miss Fiza dia Kelantan. Tok Wan tu Tok Wei tu makna orang lelaki, tok lelaki. So kalau dekat utara Tok Wan tu ada tok lelaki ataupun tok perempuan? Tak pasti sebenarnya. Kadang-kadang terbalik, kadang-kadang ikut Kelantan. Ya. Kalau macam saya, tok tu adalah untuk untuk perempuan. So kalau Tok Wan tu untuk lelaki. Lelaki. Okey. Sebab kalau macam saya Negeri Sembilan setakat ni memang atuk dan wan. So kalau atuk tu adalah lelaki, wan tu adalah perempuan. So yang belah ayah saya pun arwah atuk dengan opah saya. So dah memang clear lah kat situ atuk tu untuk lelaki dan opah tu untuk perempuan. Tapi yang tok wan dengan tok ni kadang ada confuse juga kan. Ada yang tok tu lelaki, ada yang tok tu perempuan, ada yang tok wan tu lelaki, ada yang tok wan tu perempuan. Jadi cuma nak clearkan dekat situ lah yang Hazmi punya part ni macam mana kan. Dia pusing-pusing situ je. Ada apa-apa macam contoh makanan ke, dapat ke makanan yang selalu pagi-pagi raya yang kalau balik Kedah, balik Kelih kan, yang selalu dihidangkan hari-hari. So dapat tak tahu ni, dapat merasa ke dekat perantauan? Sedihnya tak dapat. Tapi saya dapat substitute lah, maknanya pengganti. So mak saya ada hantar kuih yang mak saya buat sendiri. Dia hantar post daripada Kulim datang ke sini. Tapi modal saya kena keluar lah. Itu tak ada hal. So mak saya sebelum raya tu dia cakap, mak nak buat kuih raya lah, tapi mahal sikit lah, modal dia dalam 200 macam tu. Kata boleh baik. Lepas tu nanti tolong post lah sikit, dah bagi pengeras ni. Bagi modal. Lepas tu mak saya ada bagi rendang yang dalam paket tu, yang kita goreng je terus boleh makan. So itulah pengganti rendang untuk hari raya. Okay. Rendang tu dia beza ke dengan rendang biasa? Yang Azmi cakap macam rendang yang digoreng tu, maknanya dia goreng kering ke macam mana? Dia macam kering-kering basah macam tu lah. Beza lah, dia tak macam rendang biasa. Ya, tapi as long as rendang dapatlah juga kan nikmat feel raya tu. Pada saya kalau raya tanpa lemang, tanpa rendang, tanpa kuah kacang, tanpa lontong, jam. Memang tak jadi raya. Ni ada komen daripada siapa ni? Iwan. Siapa kepada Iwan pagi. Iwan. Student ni. So dia cakap, "Hai Cik Asfa dan Miss Nurul Hafizah, Cik Azni." Siapa Cik Azni? Dia Hazmi sebab dia guest misteri dia cakap macam tu kan. Tiba-tiba je ada guest hari ni. Maksudnya tak ada guest kan. Misteri dia. Guest misteri dan guest last minute.
Saya guess di sebalik takbir. Di sebalik Mesti balik tabir. Okay, buat yang baru join, yang baru tengok live Innovative hari ni. So Encik Hazmi dan seorang lagi Encik Zul adalah orang kuat, orang yang menjayakan program live Innovative ni setiap hari. And raya pertama pun kerja Mi hari tu. Yes. Live kan? Raya pertama, kedua, 3, 4 sampai sekarang ni tak non-stop. Hari ni. And live Innovative ni bermula sejak Sebelum PKP lagi. sebelum PKP lagi. So bermakna dah Dah dekat 2 bulan. 2 bulan lebih. Ha. So kita PKP 18 bulan 3 and hari ni 31. Hari ni 1 Jun. So 2 bulan lebih, hampir 3 bulan lah bersiaran hari-hari ya Mi. Yeah. So L1. Assalamualaikum Cik Azmi. Waalaikumsalam. So Cik Aswa dengan Kak Fiza saya tanya saya. So saya nak tanya pula. Cik Aswa dengan Kak Fiza untuk raya ni pergi ke mana? Duduk rumah je ke ataupun ada singgah ke mana-mana? Untuk raya ni, first raya memang kita raya kat rumah je. And then kalau pergi pun 2 buah rumah je. Rumah jiran depan dengan rumah mak saudara Cik Aswa je. So selebihnya memang kat rumah je lah, beraya kat rumah je. Kita patut PKP kan. So sama juga macam Hazmi dengan yang lain. So raya kali ni adalah raya yang penuh dengan kelainan. So, tak dapat balik kampung and macam saya, parents saya dekat kampung dia ada, kebetulan lah raya ni dia ada masalah internet pula. So orang lain boleh Zoom, boleh apa, tapi saya tak sempat nak Zoom dengan family saya kat kampung sebab ada masalah internet tu. Tetapi tak apa, tak boleh Zoom kita boleh call, boleh voice call, boleh gelak-gelak juga dalam telefon. And yang bertambah lagi kelainan untuk raya tahun ni, kali ni, selalunya kalau dekat kampung memanglah kita dipanggil tuan rumah, tapi tuan rumah sebenarnya adalah mak ayah kita ataupun orang tu yang ada kat rumah tu. Kalau kata balik rumah nenek, tu nenek lah tuan rumah kat situ kan. Tapi tahun ni kita orang menjadi tuan rumah, khususnya kepada adik-adik Miss Fiza sebab Miss Fiza ada 2 orang adik yang bekerja dan menetap dekat area sini. So sama juga tak boleh balik kampung, tak boleh balik Kelantan, tak boleh balik Ipoh. So kita orang decide raya sama-sama dekat Kelana Jaya tahun ni. So tu yang tengok itu ada video lemang, ada video masak rendang lah apa semua tu. So tu cara kami pula menyambut dekat sini. So macam mana pun raya mesti kena ada benda tu, kena buat benda tu. Kalau tak, feel dia tu tak sampai. And dibantu pula dengan adik-adik Miza yang sudi nak beraya sekali dengan kita orang. Walaupun rasanya terlalu awal kot tu, jadi tuan rumah ni terlalu awal. Tapi diberi peluang tu, alhamdulillah. Tu satu pengalaman barulah, and mungkin salah satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Kalau sebelum ni balik kampung, malam raya kita tolong kacau rendang je. Kita tak payah fikir apa, macam mana nak masak rendang, macam mana nak masak kuah kacang kan. Jadi kita tolong kacau je everything. Mak dengan mak saudara dengan nenek je yang arrangekan benda tu. Kita just tolong potong-potong bawang and then kita tolong kacau-kacau je. Tapi tahun ni sebab kita yang jadi tuan rumah, sebab kita nak makan, kita kena masak sendirilah. Jadi nasib baiklah jadi jugalah rendang kita. Boleh? Okay, sekejap je saya memang je ada orang call saya. Okay. Okay, so apa lagi cerita pasal PKP, sepanjang PKP ni? Apa yang tak boleh nak lupa sepanjang kita puasa? Itulah, berpuasa dalam PKP. So tahun ni pun kita kehilangan satu nikmat tarawih beramai-ramai, nikmat moreh dekat surau, nikmat bazar. So banyak lah kelemahan-kelemahan
sebenarnya bukanlah kelemahan, dia bukanlah kekurangan. Di balik kekurangan ada hikmah. Ada hikmah. Betul. Macam saya personally, orang tua saya kuat masjid juga. Mak dengan abah. So rumah dekat kampung pun memang sebelah masjid. So memang memang lain lah feel dia untuk tahun ni. So selalu, kalau dulu secara jujurnya kita sentiasa cari alasan nak mengelak, nak pergi terawih tu kan. Nak ramai-ramai dekat masjid tu nak. Sebab kalau dekat Rembau, bila kita pergi terawih tu nak tak nak kena tunggu sampai habis murid, nak kena basuh pinggan, nak kena makan ramai-ramai, nak kena sediakan makanan apa semua. So rasanya berapa tahun dah sebelum ni ada je alasan kita nak pergi uptown lah, nak pergi apa, nak cari baju kan, nak mengelak pergi terawih, nak mengelak murid tu. Tapi rupanya benda yang selama ni kita elakkan tu dirindui tahun ni. Memang honestly secara jujur memang rasa tak rindu nak terawih ramai-ramai. Nak terawih ramai, nak moreh ramai-ramai. Sebab moreh ni salah satu yang best ni moreh. Kita bawa kek pisang, bawa balik macam-macam. Bukan kek pisang. Orang tu bawa sikit, orang ni bawa sikit, dan lagi penuh juga tak. Bawa balik sampai kadang-kadang sampai boleh buat makan sahur balik kan. Sama juga dengan pagi raya. Pagi raya kan, kalau pagi-pagi, kalau macam kita nak pergi sembahyang raya tu dah dengar dah orang takbir dekat kan. Walaupun ada takbir tapi sunyi, kita tahu sebab surau kat masjid tak ada orang. Sayu pagi tu je lah, pagi raya tu kan. Okay, so sorry saya dah ada call tadi. So dia minta ada meeting kejap lagi lepas habis lah ni. So tak apa. So saya nak tanya Cik Asfar untuk apa dugaan yang dilalui lah ketika hantar pelajar pulang seramai. Setakat ni semua student kita dah hantar pulang kan? Setakat ni hampir 300 pelajar lah yang kita dah hantar pulang. Okay, so boleh cerita apa yang perlu dihadapi oleh tim operasi, kena bangun pagi ke, apa ke, hadap jam ke? Sahur dalam kereta. Dia sebenarnya banyak juga dugaan dia, tapi kita tak anggap tu beban lah. So, rasa kalau kita cerita pasal dugaan ni macam tak semua, so kita cerita pasal proses. So daripada cerita pasal proses tu mungkin boleh nilai kan lah kot benda tu susah ke senang kan. So proses pertama sebelum kita proceed untuk hantar pulang dari pelajar ni, first kita kena kumpul data. Berapa ramai student yang nak pulang and pulang ke mana. Yang tu yang penting. Sebab bila kita communicate secara atas talian ni, kita communicate secara WhatsApp, kita gunakan Telegram, dia kadang-kadang info tu dia tak sampai, dia tak tepat sampai pada orang yang terima. Macam apa yang team operation lalui, kita nakkan data berapa ramai student yang betul-betul nak balik ke kampung. Tapi student tu tak reply sebab dia cakap dia tak balik kampung, dia balik rumah makcik dia. Tapi sebenarnya perjalanan balik ke rumah makcik dia tu dia perlu report juga kat kita. Maknanya dia apa-apa pergerakan yang keluar daripada rumah sewa, yang keluar daripada hostel, yang keluar khususnya keluar daripada PJ ni, dia kena laporkan dekat kita. Dia kena bagi tahu kat kita yang kena buat permohonan tu. Tapi sebabkan alasan kataan balik kampung tu, maknanya dia cakap dia tak balik kampung, dia cuma balik rumah makcik dia. So dia tak laporkan pada kita. Bukan kampung dia lah maknanya. Maknanya bukan kampung. So dia pemahaman dia tu dia tak sampai. Benda tu sebenarnya hampir bertegang jugalah kita nak menjelaskan pada student tu, nak bagi student faham. Kalau dia tak duduk di hostel, dia tak duduk di rumah sewa, maknanya dia melakukan satu pergerakan keluar daripada tempat yang dia menginap tu, dia perlu laporkan kepada kita, perlu daftar dengan kita dan kita yang akan buat permohonan untuk rentas negeri atau rentas daerah. So benda tu dia ambil masa juga. Dan kita dah bulan 3 sebelum PKP tu diumumkan, isytiharkan PKP. Tapi kita start boleh kumpul data yang tepat pada penghujung Mac. Maknanya dah hampir 2 minggu.
hampir 2 minggu kita minta barulah kita dapat satu data yang kita kira solid. So masa tu ada lebih kurang 100 lebih dia student yang mengaku dia masih tinggal di PG di area college ni, di area hostel, dan dia nak pulang. So kita pun submit data-data tu semua pada kementerian, pada KPT, pada NADMA. Dan NADMA khususnya kita hantar nama sebab kita cuba dapatkan bantuan Gerobok rezeki. Gerobok rezeki untuk pelajar ni. So bantuan makanan. Kita dapat masa tu 170 nama. 175 nama. Kita baca komen kejap Daripada Puan Yaurin, steady Asfa Fiza, steady Puan. Nanti kita join Puan punya pula. Okay. Cik Anas, ada berapa Hot Wheels di rumah? Alamak. Tak terkata Cik Anas ada dekat 1000 lebih ada kot dalam tu, tak termasuk yang dalam kotak yang saya dah simpan dalam tu. Sebab dah tak muat dinding dah penuh. Kalau cerita pasal Hot Wheels Miss Fiza ni, kalau jual boleh beli RZ tu. RZ sekarang mahal. Yeah. Okay, so kita sambung tadi. Selepas kita dapat 175 nama ni dan kita proceed untuk dapatkan bantuan daripada NADMA, kita proceed untuk hantar pulang ke kampung. Dia ada berlaku pula halangan yang kedua. Alamat yang student bagi tu tak tepat. So bila alamat ni tak tepat, so kementerian tak terima benda tu. Dia reject. Benda ni cabaran dia yang paling kuat adalah untuk Sabah dan Sarawak. Sebab Sabah dan Sarawak ni dia ada satu tempat tu yang alamat dia bukan macam alamat kita. Nombor 13 Jalan 1/2 Taman Ceria 47 berapa postcode Kelana Jaya Selangor, macam tu. Tu kalau alamat yang kita kasi. Tapi dekat sana dia cuma ada alamat dia Jalan Kunak Sarawak. Dah macam tu je. So dia tak ada alamat yang tepat. So kementerian reject. Dia tanya, dia perlukan satu alamat yang solid, dia perlukan satu alamat yang tepat untuk hantar pelajar-pelajar ni sebab dia tak nak ada penyalahgunaan program ni. So sepatutnya orang tu balik Miri, tiba-tiba dia nak balik rumah girlfriend dia dekat Semarahan. So benda tu tak patut. So dia perlukan satu bukti lah. So dah mula dah pula. Lepas tu kita kumpulkan bukti. Kita minta kalau ada bil api, bil air, kita minta alamat atau ikut IC betul apa semua. So yang tu adalah untuk cerita pasal nak kumpul data. So bila dah settle semua tu, barulah kita boleh hantar submit pada kementerian luluskan, baru kementerian bagi tarikh untuk hantar balik pelajar-pelajar. So yang seterusnya pula, halangan ataupun cabaran yang seterusnya, penghantaran pelajar ni sepanjang bulan puasa tu kebanyakan ni berlaku petang yang untuk Semenanjung. So kita nak kena sediakan makanan untuk diorang berbuka. Dalam masa yang sama pun kena sediakan juga makanan untuk bersahur. So kita yang tu tak ada masalah lah, kita boleh sediakan. Kita ada hire tukang masak, kita minta tukang masak ni sediakan benda-benda ni semua. So yang seterusnya bila dah hantar pelajar tu petang, biasanya kita bergerak daripada Mentari Court pukul 3 petang. So saya settle hantar dekat DC punya departure center. So DC dia ada dekat UKM, ada dekat UPM, ada dekat UITM, ada dekat UIA, ada dekat paling jauh UPSI lah kan yang kita paling jauh kita pernah terima yang DC kita ke UPSI kat Tanjung Malim. Tapi alhamdulillah info tu salah. Info tu salah. So kita tak hantar kat UPSI, kita hantar kat UIA Gombak masa tu. So yang tu pula cabaran seterusnya bila student cuma ada yang setiap pack hantar balik tu cuma ada maksimum pun 10 orang ataupun 11 orang. Tapi DC dia berterabur. Okay, 2 orang dekat UPM, seorang dekat UKM Bangi, 3 orang dekat UIA. So dia berlaku pula cabaran macam tu, kekurangan kenderaan. Tapi alhamdulillah kita berjaya atasi benda tu dengan cara keluar awal. So setakat ni yang selalu bergerak ni kita pakai satu van dan satu kereta. So satu van tu kalau katakan
keluar menghala ke selatan Selangor. So dia akan hantar UPM, hantar UKM, surat keluar awal hantar UPM dulu, baru hantar UKM. And last kali dia akan bawa keluar balik pergi UiTM Shah Alam pula. Ada beberapa batch tu. So sama juga yang dengan kenderaan lagi satu, dia akan hantar ke belah-belah nak ke timur Selangor. So dia akan hantar ke UIA, dia akan hantar ke UTM, Jalan Semarak. So buat package delivery tu sekali. Package delivery. Macam food panda. Macam Foodpanda. Tapi kali kita hantar orang. Kita tak. Ada komen daripada Syaril. Dia tanya rambut baru betul. Ni rambut. Rambut sempena hantar last batch. Sabar. So dia antara lain tambahan untuk cabaran tu, cabaran dia sebenarnya bukan cabaran lah, satu pengalaman lain berbuka dalam kereta. So sebab kita dah hantar tu petang, dan biasanya kita akan tunggu sampai yang checkpoint yang last tu kita akan berkumpul sekali. And biasanya checkpoint last kita kalau untuk zon Semenanjung ni kita akan berkumpul dekat UiTM. So Amy dengan Syaril dah hantar dekat UKM, dah hantar kat UPM, dia orang akan patah balik hantar pergi berkumpul kat UiTM. Sama juga dengan saya dah hantar ke UID, saya dah hantar ke UPM. So akan berkumpul patah balik dekat UiTM. So dekat UiTM tu lah kita akan buka puasa sekali lah. So nak jadikan cerita, saya ni pakai tetap pick up. So dekat belakang tu boleh buka pintu, so boleh ramai-ramai duduk kat belakang tu. So tak payahlah kita susah nak bawa tikar, nak apa kan. So bolehlah berbuka ramai-ramai kat belakang. Dan kat sini yang tu lah kot. Cik Ana tanya, macam mana perasaan beraya dengan student tahun ni? So kalau Hazmi dia beraya dengan Puan dan Cik Anas dengan Z untuk buat live. So kita beraya dengan student. So petang raya tu preparation yang untuk kita nak sambut raya tu bukan sekadar kita masak untuk makan kita je. So kita masak lebih. Pagi raya lepas dah settle salam-salam dengan sama adik-adik sama lelaki. Tuan keluarga minta record untuk beraya dengan student yang tak boleh balik ni ataupun yang tengah tunggu queue nak balik ni. Cuma raya dia tu taklah raya wah macam setiap orang datang salam dulu cium semua ni, tak adalah. Kita just bagi makanan. Bagi nasi impit, kuah kacang dengan rendang. So student yang dapat makanan-makanan tu hari tu, nasi impit dengan kuah kacang, Miss Pizza yang masak. Rendang kita masak Rendang ada rendang yang Miss Pizza masak, and ada rendang yang rendang Syaril. Ayam tu daripada Encik Syaril dengan isteri dia. So kalau nak komen pasal rendang Encik Syaril tu direct dengan Encik Syaril, dengan saya. Tapi setakat ni alhamdulillah semua student dia happy lah dapat benda tu. So tak adalah yang komplain kata takkanlah raya ni dapat nasi impit dengan kuah kacang kan. Baca. Oh Syaril nak buat Big Hot Wheels, jangan Syaril. Itu investment masa depan. Okay. So saya ada soalan untuk berkaitan Hot Wheels ni. Apa Hot Wheels yang paling rare dan paling mahal yang Kak Fiza pernah dapat beli? Hot Wheels ni dia bukan macam dia ada dia punya level dia lah, yang macam biasa kita nampak kat Tesco tu yang itu yang biasa punya yang harga RM10, RM12, RM12. Yang paling mahal saya pernah dapat adalah yang Hot Wheels untuk kolektor. Maknanya yang kolektor ni dia kena register sebagai official collector untuk Hot Wheels. So barang dia tu satu kereta, harga dia permulaan dalam 400 ke 500. So benda ni kalau kita simpan dalam 2-3 tahun lagi, harga dia akan cecah sehingga 1,000 lebih. Ada yang sampai 10,000 pun ada. Okay, so, barang limited lah. Yes, barang limited. So dalam satu dunia dia akan keluarkan dalam 300-400 je. So kita kena bid lah dekat dalam dia punya official website tu.
kalau luck kita baik, kita dapat lah. Tapi semua dalam US dollar. So that's why lah bila masuk ke Malaysia lah, harga untuk first dalam 600 ke 700. Tapi bila sebab bila limited untuk the whole worldwide, jadi orang akan cari. So bila orang akan cari tu, dia sanggup bayar berapa lah nak yang pada kolektor Tega ni. Sebab dia tak dapat bid dalam website, so dia akan cari dengan orang yang akan dapat ni, and then dia akan offer pada harga yang tinggi. So kalau katakanlah saya beli tu harga dalam 400, 500 kan. So bila 2-3 tahun lagi orang nak cari benda tu, tak mustahil benda tu akan jadi sampai 8,000, 10,000. Sebab memang dah ada. Saya follow dekat dalam Facebook group, memang ada orang jual kereta tu yang pada awal ni dia beli dalam 300, 400. Bila dah 2-3 tahun dia boleh jual balik dengan harga 9,000, 10,000. Oh, kayaknya Hot Wheels pun boleh jadi bisnes lah. Betul. Boleh tunjuk kat diorang ke koleksi termahal? Koleksi termahal. Boleh. Boleh. Mungkin ada nak tengok koleksi termahal setakat ni. Dia kalau tengok sakit hati je. Memang sakit hati sangat. Okay, ni contoh yang ini kan. Yang ini ni dia punya ni Tok Sirul. Kan? So yang macam mana benda ni jadi limited sebab ni tau. Dia ada macam nombor siri kat belakang ni. Kat kamera belakang. Okay. Kejap So sorry kantoi pula awak tengah tengok Doraemon. Nampak tak? Dia punya nombor siri ni adalah 3617 daripada 12,500 seluruh dunia. 12,000. Itu nombor siri dia. So dia worldwide dia cuma ada 12,500 pieces. So harga kereta ni berapa Fiza? 300.5. So untuk biji kereta ni taklah lawa mana pun. So yang ni Gezer Gezer. So yang ni kita panggil dia Gezer. So Gezer ni adalah satu drag car, race car. So dalam real world pun memang ada kereta, dan real life memang ada kereta ni. Dan digunakan khas untuk perlombaan saja, tapi dia gunakan body klasik. Harga untuk kereta macam ni sampai 300.5. And untuk tambahan, Gezer ni dia ada satu type yang super limited super rare, super limited. Harga dia boleh mencecah sebiji macam ni RM12,000. RM12,000. And RM12,000 ni pun dia dalam istilah apa? Ada duit macam mana pun tak tentu boleh dapat barang. Sebab benda tu dia sangat-sangat limited. Dia limited dia pasal apa? Dia sebab ada sign designer dia dekat bawah. So designer tu dia just buat 10 unit dia worldwide. Yang pattern ada design dia lah. So yang ni pun sama. Yang ni Chevrolet Citan. Sama juga. Dia akan jadi mahal sebab ada serial number ni. Worldwide dia 12,500. So yang ni pun harga dia samalah dalam 300, 400. Wow. So harga market tu kalau dua-dua ni berapa tu? Harga market. Tengoklah kalau macam ramai yang minta, kita boleh demand harga. So siapa yang offer harga tinggi dia akan dapat lah. So untuk waktu sekarang lah, sebab 12,500 ni semua dah berpunya. Maknanya orang worldwide dah ada yang beli. Salah seorang saya yang pegang ni lah. So kalau dia nak memiliki benda ni, production dah tak keluar. So dia kena cari dengan yang dah ada. So kalau macam saya seller, saya tengok ada 2-3 orang yang offer saya harga, saya akan pilih yang mana dapat harga paling tinggi lah. Tu cara dia trade tu benda ni. Okay. So yang ni dia lah yang paling mahal lah. Tengok packaging dia pun mahal tu. Yang ni macam roti sikit dia, packaging dia macam roti. Kalau nak tengok lagi datang rumah lah. So actually sebenarnya hari tu kita display semua collection kita. Bukan collection kita sebenarnya, collection Miss Fiza. Sebab saya kalau Hot Wheels ni saya just beli kereta yang saya minat, tak adalah nak mengumpul, nak buat aset apa. Tapi Miss Fiza ni dia lebih fun macam tu. Kereta tu lawa tak lawa, dia ada harga dia beli.
Tapi sebab nak raya itu rasa macam tak proper pula. Kalau orang datang, orang selalu kalau raya dia beli sofa baru, dia beli kapet baru, yang tu yang dia nak tunjuk kat orang yang nak datang raya, takkan kita nak tunjuk Hot Wheels kan. So hari tu kita turunkan semua collection kita simpan dalam case, dalam kotak, kita keluarkan yang sikit-sikit je lah. Adalah lebih kurang dalam 10% daripada collection, tak sampai 10%. Taklah baik dengan je lain. So kalau tak keberatan ni kita nak tunjuk sikit ke? Tapi sorry lah, rumah je macam agak bersepah sikit. Nombor sepal. Biasalah orang bujang kan. So yang ni macam yang agak-agak rare sikit lah. So tempat dia display pun letak dalam kaca. Kita ada bela dinosaur kat atas ni. So kita ada Hot Wheels Garage, Nissan. Ni garage Fast and Furious. Oh, ada juga. Ada Fast and Furious. Yang ni legend dah ni, dua ni. So kalau siapa yang tengok Fast and Furious tak tahu kereta ni, mana dia tak menghayati cerita tu. Ni yang paling Fast Furious 2 kan ni. Ni yang best pun, lepas tu tak best dah lah. Lepas tu dia dah mengarut dah kerja merumpak ke apa kan. Yang ni time ni cerita dia banyak pasal racing kan. So yang ni Nissan Garage. So wagon ni yang warna hijau tengah ni, dia ada satu series dia yang harga dia sampai RM10,000 sebiji. Mencecah RM10,000 sebiji. Harga sebiji kereta betul lah. Ya betul. So yang kat bawah ni sikit-sikit barang saya. Ada helmet yang motor tak ada. Okay. So yang ni yang loose item lah. Loose item ni yang kereta biasa je. Yang boleh dapat sebiji RM10, sebiji RM8. So yang ni kalau kita letak collection banyak kat dinding. Tiba-tiba yang datang budak-budak. Kan kalau tak bagi diorang pegang kan macam ralat pula kan. So kita ni allocation untuk budak-budak nak meramas lah. Yang nak main tolak-tolak ke apa kan. Kan kalau dia minta yang mahal tu kan tak sampai hati nak bagi lah. So yang ni so ada anak buah yang datang nak main kereta tu so kita keluarkan yang ni lah. So yang ni sikit lagi. So yang ni yang collection yang biasa-biasa je lah. So yang ni sikit lagi. And yang untuk yang ni kita memang khaskan untuk variant. So macam variant yang ni dia adalah Nissan pickup, Datsun pickup. So semua adalah kereta yang sama, cuma color dengan dia punya design dia yang berbeza. So untuk yang ni kad dia kad Fast and Furious 6. So semua kereta dalam FNF 6 semua ada kat dalam ni. Cuma kat bawah ni terselit sikit lah, Ford Escort. So yang ni sama juga Fast and Furious punya kad. So yang ni Mazda RX-7 yang series lama. Yang ni kereta ni kalau dalam real life pun harga dia memang mengarut. Honda City Turbo ni dekat Kampung Lindungan ada satu used car dia ada jual kereta ni. Tak boleh loan, kena beli cash, harga lebih kurang RM80,000. Itu real car dia. Kereta ni tahun 80 lebih, early 90s kot. Early 90s, late 80s. Real car dia tak boleh loan, kena beli cash, berpuluh-puluh ribu kat. So harga memang mengarut. Tengok depan dia macam kenari pun dia. Kancil. Macam kancil. Kancil tengok macam kenari. Lebih kurang kan, dia compact car kan. So yang ni Honda punya K-Class yang berjaya lah. So ni Honda City. So yang ni transporter punya set. So transporter ni sebab dia ada dengan lori towing dia sekali. So ni sama juga Fast and Furious.
So ada 2 kad. Yang ni apa? Tomica dengan Tomica dengan JDM. Okay. Tomica tu apa Aspa? Saya tak pernah dengar. Okay. Dia kalau dalam Hot Wheel ni, bukan Hot Wheel lah, dalam apa nama dia? Dalam diecast, dia ada beberapa pengeluar. Yang famous Hot Wheel lah. Matchbox, Greenlight dengan Tomica. So Tomica ni daripada Jepun. Tomica daripada Jepun, Hot Wheel daripada US, Matchbox daripada US, Greenlight daripada US. So Tomica je salah satunya daripada Jepun. So yang ni kombi set, race car. So yang belakang ni Mini GT daripada US juga. Ini Mini GT, semua dalam ni Atrify. So yang ni campur, ada Supra, ada Honda Civic. So yang ni yang diluskan lah. And yang lain-lain, yang set yang penuh dinding tu dulu, kita simpan kat dalam ni. Sebab nak raya tu orang ramai nak datang rumah kan. Wow, penuh. So yang ni yang cakap hobi sambil boleh buat aset lah. So total lah itu kita duk kira lama jugalah nak kumpul, nak dapat collection sampai banyak macam ni. Saya setahun ada kan. Ni bulan 6 ni genap lah setahun. So genap setahun kita orang mencuburi bidang Hot Wheels ni, bidang diecast ni. So kita dah ada lebih kurang 1,000 lebih pieces kereta. And nilai yang dikeluarkan untuk kita kumpul ni roughly lah. Sebiji apa ni? Viva. Sebiji Myvi. Okay, so ni ada Cik Anas komen, memang rare kena buat channel khas ni. So boleh ke Cik Apa buka channel untuk Hot Wheels saja khas? Cerita sebiji kereta, apa sejarah dia, apa semua. Boleh, insyaAllah tak ada masalah. Cuma yang bab sejarah ni kan, saya kalau sejarah tu kereta yang saya tahu ialah yang saya boleh ceritakan. Yang lain-lain tu dia sampai join forum apa semua kan. So Cik Anas pun juga ada cakap AE86 tak ada ke? AE86 saya ada tapi saya simpan lah itu. Simpan dalam box. Sebab AE86 kalau cerita pasal orang motorsport, kolektor diecast, itu adalah wajib ada. Sebab Initial D kan, Initial D ni adalah satu cerita kartun motorsport pertama setiap. Ada Initial D punya ni, Tomica punya brand. Kita cuma ada satu yang kecil lah. Ada. So ini AE86 daripada Tomica. So pop up light, pintu boleh buka tutup. So yang ni memang 100% ikut original kereta dalam Initial D. Rim pun dia guna rim yang sama sebab ada yang keluarkan diecast AE86 ni ala-ala Initial D tapi dia tak ikut penuh lah. Rim dia pakai rim lain. So yang ni rim memang dah pakai rim Watanabe lah. So memang 100% ikut lah dalam manga tu. So dia punya interior pun memang ikut original macam dalam manga. So stiker dia pun ada yang bawa keluar kereta-kereta ni macam ni. Tapi dia orang tak ikut spek betul. So kalau yang original, stiker kedai tofu ni
cuma ada dekat pintu belah kanan. Pintu belah kiri dia kosong. Tapi ada yang yang diecast yang murah-murah sikit ni, dia main bantai kiri kanan ada stiker tofu kan. Lepas tu bonnet dia colour putih. Padahal kalau ikut initial D, yang ni yang stage 3. Stage 3 dia bonnet dia dah kali hitam lah. Masa ni dia punya driver tu dah power lah, dah ada nama lah dalam cerita initial D tu. So yang ni AE86. Dan saya ada lagi satu AE86 yang besar sikit. Yang ni scale dia 1.18. 136. So saya ada satu lagi scale 1.18. So 1.18 dia besar sikit lah. Dia kecil sikit pada RC, tapi dia besar and full detail macam ni juga. Cuma hari tu simpan entah mana lah. Dah lupa lah nak keluarkan. Okay, so yang ni A86. So yang ni wajib ada lah. Siapa nak mula main diecast, tak ada A86, tak tega. Sedikit sebanyak perkongsian. So kalau siapa-siapa yang nak tengok lebih dah, boleh datang rumah. Okay, so Cik Abdul Rahman Kaspi, Cik Rahman, hobi yang menarik. So memang menarik lah hobi ni. Ni first time saya jumpa orang yang collector untuk Hot Wheels. So sebelum ni saya jumpa collector kad Yu-Gi-Oh. So kad Yu-Gi-Oh pun adalah collector, tapi dia tak sebesar lah. Dia tak ramai orang jadi collector untuk Yu-Gi-Oh ni. Sebab kad dia pun rare. So tapi kad dia bahasa Jepun yang original. So siapa yang tahu bahasa Jepun je boleh faham. So itu downside dia lah. So kita dah live dekat 40 minit. So, ada lagi tak komen-komen yang kita tak baca? Syaril buat masyuk. Ya, tu yang kadang tengok kalau rambut 2 bulan tak potong tu sebab dah habis bajet dekat beli Hot Wheels. Dulu dia pot hari Ahad yang wajib pergi dekat M-Corp Mall. Sebab dekat M-Corp Mall tu memang kolektor akan buat gathering dekat situ. So hari Ahad memang kalau nak cari kita orang kat situ je. Tak beli, kadang-kadang tak beli pun, just tengok. Just round-round tengok barang-barang kan. Sebab dekat sana memang ramai traders. Dia bukan limited pada Hot Wheels je. Macam ada Lego. Ada Lego, ada figure. Ada yang macam Hazmi cakap tadi, kad Yu-Gi-Oh, kad macam-macam kad lah. Yang orang kumpul kan. So, sekarang dah lama PKP ni dia orang tak buat kan. So tu adalah salah satu benda yang kita orang rindukan lah sepanjang PKP. Sebab PKP ni tak boleh nak buat gathering macam tu, tak boleh nak buat TP, tak boleh nak itu adalah antara salah satu aktiviti pertama yang mungkin dia rasa kita nak buat lepas habis PKP. Okay, so kita plan tadi nak live setengah jam ni tapi dah sembang dah melangat. Cuma nak tanya sikit lah pada Hazmi. Okay. Boleh Mi? Boleh. Tamat PKP, so itu kita ada dengar lah desas-desus kata 9 hari bulan ni mungkin dia tarik balik PKP kan. So hopefully 9 hari bulan ni lah. Tapi kalau katakan disambung, itu bergantung pada yang pihak berkuasa ni pusat. So kalau katakanlah PKP ditarik balik dan kita boleh menjalankan kehidupan secara normal, apakah perkara pertama yang Hazmi nak buat? Macam kita orang tadi, kita orang nak pergi M-Corp Mall kan, nak bertiti dengan trader Hot Wheels tu. So kalau Hazmi macam mana? Selain daripada balik kampung, sebab benda tu jawapan tu macam klise sangat, sebab tanya pasal balik kampung, jumpa mak bapak, kita orang pun sama macam tu. Tapi kita tak nak jawapan yang klise. Kita nak mungkin ada satu benda yang Hazmi memang tunggu-tunggu nak buat tapi tak boleh buat sebab PKP. Apakah benda pertama yang Hazmi nak buat bila habis PKP tu? Habis PKP yang paling saya rindu mancing lah, mengai. So sebab kalau saya balik kampung Kedah Kulim tu, mesti saya akan selalu push ayah dengan mak saya, kata jom pergi mengai. Dia kata jangan risau, modal semua ni saya keluarkan, jom.
isi minyak full, jom kita pergi mana-mana mengai. So ayah saya bawa lah pot. Mengair. Mengair. Mancing. Mancing. Selalu mancing sungai ke, kolam ke, laut ke macam mana? Ayah saya minat laut. Tapi mak saya tak minat laut, mabuk. So ayah saya pun kena mengalah. So kita mancing kat sungai je. Okey. Boleh lah, hari tu balik tu mengai dapat lah ikan. Apa tu? Ikan patin liar. Oh. Wah, so masak lemak, sedap, manis isi dia. Ya, patin liar. Mana bukan ikan kolam ni, orang cakap tak ada bau hanyir. Dia masak sedap, tak ada rasa lumpur. So saya pun dulu salah seorang kaki juga. Kaki membangau ni. Kaki membangau. Tapi dia ada macam saya, bila saya minat buat benda tu, kadang-kadang sampai lupa benda lain. Benda tu sampai tak kerja lah dibuatnya, pergi mancing ni. Saya lebih pada casting masa tu. Kita cari aruan, kita cari toman. So toman dengan haruan ni pula, time dia awal pagi dengan petang, tengah-tengah senja tu. Tu time paling sesuai tu. Time matahari baru nak naik, time matahari baru nak turun. Sebab orang cakap casting ni dia bergantung pada kilau umpan dalam air. So bila waktu awal pagi dengan senja ni, waktu yang cantik lah untuk benda tu shining. So kalau dah awal pagi, kita tunggu tak dapat, kita akan tunggu kat pot tu sampai petang. So seharian. So jawab memang tak pergi kerja lah. Memang tak pergi kerja. And ditakdirkan pula satu hari tu, saya punya barang-barang set-set mancing tu semua saya letak dalam kereta. Kereta saya hilang. Kereta saya hilang 2 minggu sebelum kahwin. 2 minggu sebelum kahwin. So tu adalah penamat untuk cerita memancing. Sebab diorang kat dalam tu. Azmi pun rasa tahu kan. Dah biasa mancing tahu lah kot. Skip untuk diorang berapa harga apa semua. So rasa nak beli balik tu macam yalah. Kalau jenama yang Abu Garcia tu, harga dia. Saya dapat road je Abu Garcia. Mesin pakai biasa je. Tak mampu nak beli Abu Garcia. Kita baca komen. Okay, Cik Anas post benda yang dia nak buat lepas PKP ni, dia nak tengok movie. Okay, Puan Wati dia nak balik kampung, nak balik office jumpa semua, insyaAllah Puan. InsyaAllah. Kita boleh balik office bulan 9 nanti, insyaAllah. Okay. Ada tak hobi masak sama-sama? Hobi masak sama-sama? Kita orang suka memasak, tapi kita orang tak boleh masak sekali. Sebab kalau masak sekali jadi gaduh. Sebab saya punya style masak lain, Fiza punya style masak lain. So kita decide kalau hari ni Fiza nak masak, Fiza pergi masak seorang. Saya tukar kemas je lagi. Kalau saya masak, saya pergi masak seorang, Fiza tukar kemas je lagi. So memasak sekali tu kita orang macam tu antara benda yang kena belajar lagi lah sama. Sebab dia selalu ada ni cara potong. Saya dah biasa dia potong macam ni, tapi bila tengok dia potong macam tu, kenapa potong macam tu, jadi macam macam percanggahan kat situ lah. Tapi padahal sama je pun kan. Lepas tu style saya saya buat kerja. Saya dah pakai papan potong tu, dah settle. Saya salin barang-barang tu masuk dalam mangkuk lain. Papan tu saya tu basuh, saya tu gantung. Tapi Fiza punya style dia suka kumpul sekali rap dia basuh. So saya pula tak boleh tengok keadaan semak tu. So macam tu kita orang decide, taklah, time kau masak seorang. Time aku masak Okay, Puan Wati dia tanya favourite food. Favourite food saya nak kata favourite tu tak adalah, sebab saya ni memang suka makan kan. So semua favourite food saya. Jadi nak betul-betul favourite food tu tak adalah, sebab semua saya makan, semua saya suka. Jadi mungkin boleh cerita lah, yang raya apa yang paling dia nanti? Yang raya? Soto. Tahun ni soto saya tak makan pun lagi. Saya tak buat soto. Sebab biasa kalau pagi raya dekat Ipoh, memang juadah hari pertama adalah soto. Tapi tahun ni soto tak merasa lagi lah. Kalau Negeri Sembilan, pagi raya yang di... Saya lebih pada rendang.
Saya tak kisah, saya boleh makan rendang tu dengan roti, saya boleh makan rendang tu dengan nasi impit, saya boleh makan rendang tu dengan lemang. Yang penting kena ada rendang. Rendang tu kena rendang ayam kampung. Ayam kampung banyak cari. Ayam kampung tu yang rare. Tapi kalau ayam kampung ni biasa tak ada ayam kampung, dia ganti dengan ayam pencet. Itu efek liat dia tu lebih kurang. So Hazmi, apakah makanan favourite ataupun makanan yang paling dinanti kalau pagi raya? Pagi raya saya paling nanti rendang yang mak saya masak lah. Rendang daging. Oh tu memang syahdu lah itu. Pagi bangun tak mandi lagi. Dah bau kumur mulut dia, beruh gigi, terus pergi dapur ambil ketupat palas 2-3 biji, ambil rendang. Puan Yarudin, ada rancangan nak buat pameran Hot Wheels tak? Sebenarnya kalau dalam klik dalam satu ke 10, skala 1 ke 10, betapa true dia kolektor kita orang ni. Kita baru dalam macam tu je. Level 3 ke level 4. Kalau yang ni, kalau katakan kolektor kat luar tengok live ni, dia pandang sebelah mata je. Umpamanya ikan bilis lah. Kita orang ni bawa macam ikan bilis dia baru kan. Baru nak berjinak-jinak. Tapi jinak-jinak pun macam banyak tu dah banyak tu baru berjinak-jinak. Kalau yang dah memang dah 2-3 tahun yang memang dalam kolektor ni, cuba bayangkan macam mana. Sebab ada sampai kan seorang ni kolektor tu dia dah umur dia dalam 40 ke 50 tahun lah. Tak yang uncle yang dekat Fiji. Yang dia sewa satu rumah. Dia sewa satu rumah semata-mata nak simpan dia punya kolektor dia. Collection dia tu. Dia simpan bukanlah macam kita orang display letak kat dinding elok-elok, tak. Dia simpan semua dalam box yang macam saya tunjuk tadi tu. Dalam plastik box tu. Plastik box tu dia susun, dia stack sampai sini penuh satu rumah. Dia sewa khas rumah tu untuk simpan dia punya Hot Wheels je. And ada sekali tu dia buka untuk bid random collection dia untuk satu bilik. So rumah tu ada 3 bilik. Dia just buka untuk satu bilik untuk dijual. Tapi dia tak letak harga, dia ambil gambar and dia minta orang bid berapa nilai, berapa sanggup bayar. And collection dia untuk dalam bilik tu sahaja terjual pada harga lebih kurang RM500,000. Tetapi random, memang dia orang tu tak boleh pilih kita apa yang ada yang itu. So as is dia apa yang ada kat dalam bilik. So tu yang kita orang cakap, kalau dari skala 1 hingga 10 tu kita orang baru level 3. Cakap baru nak berjinak-jinak ni. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki, kita nak juga jadi true collector. Tapi bila mengenangkan kos itu bukan kepentingan lah sekarang. So, macam mana ya buat admin kita? So Hazmi? Okay, kita boleh je end rancangan ni sebab kita dah 50 minit tak silap. Betul lah sebab betul. Ada meeting lagi kan. So itu sajalah. So saya terima kasih untuk siapa yang tengok live kita ni. Thank you yang bagi komen and share and like. And also thank you kepada Kak Fiza and so Cik Asfa untuk join kita punya live ni. So dia orang akan kita akan berjumpa balik Cik Asfa dan Fiza pada minggu depan hari Isnin pada waktu yang sama pukul 11. So lepas ni kita cerita pasal benda lain pula. So kalau siapa-siapa yang boleh bagi idea untuk tajuk ke kan, bolehlah komen-komen nanti kita petik. Mungkin ada yang nak kita orang bawakan cerita ni untuk dibincangkan ke apa ke, boleh bagi tahu, boleh share. So kita tengoklah, insyaAllah kita cuba buat yang mampu memuaskan semua orang, insyaAllah. Okay.
So itu Okay. sajalah daripada kita semua. So Sampai assalamualaikum semua and thank you for watching our live. Okay, Alright. bye bye. Bye.